TV KPM. Didik TV KPM. Terbanglah burung, terbang, terbang tinggi-tinggi. Marilah kawan sayang, tontonlah Didik TV. Wah. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Kak Syafiqah di rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 hari ini bersama cikgu kita yang telah anda lihat tadi, Cikgu Izwar Fahmi Hawari. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam ya Syafiqah. Wah, nampaknya Syafiqah pun begitu ceria ya bertemankan burung-burung yang berterbangan tadi ya. Ya cikgu, banyak burung di studio kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulakan mata pelajaran kita, iaitu pendidikan seni visual tahun 1, jom kita perkenalkan jurubahasa isyarat kita juga yang berada dalam studio bersama kita, iaitu Cikgu Fakri Nizam Adam Idrus dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Baiklah rakan-rakan semua ya. Cikgu Izwar pun telah perkenalkan, mungkin memberi idea sedikit apa yang kita nak buat hari ini. Tapi sebelum itu cikgu, boleh tak cikgu terangkan apakah tajuk kita sebenarnya pada kelas ini? Ya, baik. Seperti mana yang telah Syafiqah saksikan di depan kita ni, di dalam taman-taman yang dipenuhi dengan burung-burung ya. Sesuai dengan tajuk yang akan kita laksanakan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan menghasilkan arca ya. Di mana kita akan menghasilkan sebuah arca dengan menggunakan teknik membina. Okey, jadi terlebih dahulu saya terangkan apakah itu arca untuk saya kaitkan dengan tajuk yang akan kita laksanakan nanti. Okey ya. Kalau diperhatikan ya, kita boleh nampak ya objek-objek yang di hadapan ini, inilah yang dinamakan arca, di mana arca merupakan objek 3 dimensi yang boleh kita lihat dari pelbagai arah dan juga boleh disentuh dan dirasa akan kesanjalinannya. Di mana arca ini boleh dihasilkan. Contohnya kita akan menghasilkan rumah burung ya pada hari ini jadi ni kalau dilihat ya, kita akan menggunakan teknik menghasilkan arca dengan menggunakan teknik membina, di mana teknik membina kita menggunakan pelbagai objek. Kita gunakan objek-objek tersebut untuk menghasilkan sebuah image yang kita kehendaki berkaitan dengan tajuk, di mana kita menggunakan cara sama ada menampal, mengikat atau apa saja cara untuk mencantum bagi menampakkan objek tersebut membentuk image yang kita hendaki selaras dengan tajuk. Okey, baiklah rumah cikgu. burung ya. Rumah burung ya, arca. Jadi hari ini kita akan belajar teknik membina bukan rumah burung ya rakan-rakan semua. Jadi kalau adik-adik sudah bersedia, jom kita sediakan bahan-bahan kita. Tapi kita berehat dulu ya dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya rakan-rakan semua ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 dan hari ini mata pelajaran kita pendidikan seni visual. Adik-adik semua mesti nampak di hadapan Kak Syafiqah kan, ada warna-warni, ada pelbagai bentuk. Sebenarnya hari ini menarik kan, kita nak buat rumah burung bersama Cikgu Izwar. Cikgu, kali ini di segmen ini pula kan, kita dah tadi kita cakap tentang teknik membina. Ya, kita dah betul. bersedia ke untuk membina? Kalau Syafiqah sudah bersedia, sudah tentu saya pun lebih bersedia juga. Begitu dengan kawan-kawan di rumah ya. Ya. Tapi kalau nampak di hadapan kita mungkin ada bahan-bahan sedikit Ya, kita betul. gunakan cikgu. Baik, terlebih dahulu ya, sebelum kita mulakan langkah-langkah untuk menghasilkan rumah burung, jom kita lihat apakah bahan-bahan yang sesuai untuk kita hasilkan ya. Okey, yang pertama sekali sudah tentulah
kotak. Ya. Okey. Jadi kalau diikutkan saya memilih kotak tisu kerana memang dah sedia ada lubang. Ya. Jadi sebab tahun 1 memang dah sesuai, tak perlulah nak tebuk-tebuk lubang. Jadi jadikan sebagai pintu rumah untuk rumah burung. Seterusnya kita gunakan kertas warna, pelbagai warna, ataupun kita boleh gunakan kertas majalah boleh, kertas surat khabar pun boleh. Jadi pelbagai warna lah. Seterusnya alatan yang kita gunakan ialah gam serta gunting. Tetapi kita perlulah berhati-hati ketika menggunakan gunting, perlulah pengawasan orang dewasa. Ya, betul cikgu. Dan seterusnya untuk menghasilkan bumbung ni pula, gunakanlah kad yang tebang seperti kad Manila ataupun cebisan kotak yang tak digunakan lagi lah. Oh, jadi hari ini kita banyak menekankan elemen kita semula ya Ya, cikgu? betul itu. Okey. Jadi kita dah tahu bahan-bahan ni cikgu. Apakah langkah seterusnya cikgu? Baik, tanpa bermasa saya pun nak turut serta bersama-sama dengan Syafiqah lah. Apa kata Syafiqah pun bersama-sama dengan saya untuk menghasilkan rumah burung. Kita lihat bagaimana kreativiti yang telah yang akan Syafiqah gunakan untuk menghasilkan sebuah rumah burung menarik seperti mana yang ada dalam contoh di sini. Wah, menarik sangat cikgu. Syafiqah boleh menggunakan replika rumah burung ini sebagai rujukan lah bagaimana cara untuk Syafiqah menghasilkan rumah burung mengikut kreativiti dan cara yang tersendiri. Okey, cikgu. Baik. Jom kita. Baik, terlebih dahulu saya akan gunakan kotak. Syafiqah pun akan menggunakan kotak yang sama, pastikan kosong lah. Sementara saya menggunakan kertas warna, saya akan gunakan kertas warna ini untuk membalut keseluruhan kotak tersebut dengan cara menampal. Tapi takkanlah kita nak tutup kotak ni kan. Jadi apa yang tak ada di sini lubang ni cikgu. Lubang. Jadi untuk menghasilkan lubang untuk tahun 1, gunakanlah cebisan penutup kotak tisu untuk menghasilkan acuan, acuan pada kertas warna ni untuk menghasilkan garisan membentuk lubang. Jadi saya menggunakan, kalau murid-murid boleh menggunakan pensel, tapi saya menggunakan pen marker supaya boleh nampaklah dengan jelas. Boleh nampakkan dengan jelas. Betul. Cikgu, sebenarnya tak bolehlah buangkan yang penutup ni. Walau bagaimanapun, katakan kalau hilang, tak apa, kita gunakan kad apa-apa saja kertas tebal, kita masukkan di dalam kotak ni, kemudian kita lakarkan, tekapkan. Kita tekapkan dan kita lakarkan bentuk dan nampaklah. Wah, sama bentuk kan. Jadi sekurang-kurangnya membantu untuk kita menampal ataupun kita tempelkan pada kertas warna yang akan kita gunakan untuk membalut dengan cara tampalan pada kotak ini nanti. Jadi kita akan tebuk seterusnya kita akan tebuk. Jadi ketika benda-benda tu kita hati-hatilah menggunakan gunting Betul. Syafiqah mulakan. Boleh, nampaknya cikgu. Syafiqah pun ada juga bahan yang disediakan Betul. Mungkin saya boleh pilih warna kegemaran saya cikgu. Saya sarankan di sini Syafiqah gunakan pelbagai jenis kertas warna yang telah diracik-racik. Apa yang kita nak buat dengan kertas ni nanti Syafiqah? Nanti kita lihat apa yang akan dihasilkan oleh Syafiqah nanti. Okey, yang ini mungkin adik-adik boleh meneka dahulu, tapi sebelum tu Kak Syafiqah tunjuk dulu, okey? Sementara Kak Syafiqah sedang menggunakan kertas-kertas yang telah diracik kita tadi, saya akan terus menggunting kertas warna ini untuk menghasilkan lubang di tengah-tengahnya sebagai acuan untuk ditampalkan pada kotak yang telah kita sediakan. Pastikan kotak ini kosong. Betul cikgu. Kalau saya pula, teknik yang saya gunakan ni, rakan-rakan semua, tak perlulah ikut cara cikgu. Cikgu ada tersendiri, saya ada tersendiri. Kan cikgu? Kalau macam cara saya menampal kertas ni dengan tampalan penuh. Tampalan terus. penuh. Tampal terus. Tapi mungkin kalau tahun 1, mungkin kata alah takut tak kemas kan, alah takut keronyok. Jadi gunakan cara yang telah Syafiqah hasilkan. Cara apakah ni Syafiqah rasa-rasa? Saya rasakan saya nak hasilkan cara collage cikgu. Ya, cara collage. Sebenarnya saya belajar ni dari cikgu juga. Oh, ya ke? Okey, untuk pengetahuan murid-murid collage ialah aktiviti menampal ataupun tampalan cebisan-cebisan sama ada kertas ataupun benda-benda lembut di atas sesebuah permukaan dengan cara bertindan. Itu yang dinamakan sebagai collage. Macam saya pula tampalan penuh. Okey, bila saya dah acukan kertas yang telah dilubangkan ini, saya akan tampalkan keseluruhan kotak dengan menggunakan gam, menggunakan gam. Okey, pastikan tampalan ni kemaslah dan lubang yang telah dihasilkan tadi betul-betul terletak di atas
lubang kotak yang sedia ada. Jangan risau kerana kalau kita lihat mungkin lubang ni tak kemas, tapi tak apa, jangan risau. Kita gunakan apa saja kreativiti kita untuk memastikan yang hasilnya akan menjadi lebih menarik dan nampak lebih kreatif pada hasil akhirnya nanti. Okey, maksudnya cikgu dia tak terhenti di situ Ya, lah betul kan? itu. Macam-macam kita boleh tambah lagi Betul ya itu. cikgu. Okey. Okey, kita kemaskan balutan ini, ya. Okey, kemaskan balutan, kemudian dah kemaskan balutan, pastikan yang balutan ini dah dirapikan. Okey. Kita akan teruskan dengan langkah-langkah yang seterusnya. Sementara Syafiqah menggunakan teknik collage, Okey. menampakkan cebisan-cebisan kecil. Saya pula menggunakan kertas warna yang tidak diracik-racik. Saya akan menggunakan kertas warna yang penuh. Okey. Ya, okey, ditampal dengan tampalan penuh lah. Baiklah Okey. cikgu. Mungkin bagi rakan-rakan yang tidak tahu makna racik ya cikgu. Racik tu macam mana kita hasilkan teknik tersebut? Okey, kalau racik tu maksudnya kita menggunting kepada cebisan-cebisan yang kecil. Itu racik dengan menggunakan benda-benda tajam lah, sama ada pisau ataupun gunting. Ya, betul. Tapi macam biasa Cikgu Izwa telah sebutkan tadi, pastikan anda hati-hati ya. Ya, betul. Menggunakan gunting. Pastikan ada pengawasan orang dewasa ketika kita menggunting. Ya Okey, Cikgu. baik. Okey, Cikgu pun hampir siap tu. Saya Ya. kena laju sikit ni. Okey Cikgu, kita dah, kalau saya gunakan teknik collage ataupun tampalan lah, tapi lebih kepada collage kan Cikgu, sebab dia betul. bertindan kan? Bertindan. Tak usah risau sebab kalau kita menampal dengan cara bertindan, Okey. kalau macam lebihannya kita boleh lipat terus ke dalam. Oh, boleh lipat. Boleh lipat terus ke dalam, ya. Itulah okey. nak kemaskan ya Cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, untuk hasil yang telah saya siap balut ni, jangan risau ya apabila nampak kesan-kesan yang agak kasar. Kita gunakan hiasan-hiasan lain yang boleh kita gunakan, yang boleh kita dapati seperti benang, ataupun kita boleh gunakan hiasan yang kita boleh dapati yang mudah didapati di rumah kan. Kita tampalkan di sekelilingnya untuk menutup kesan-kesan yang nampak agak kasar. Cikgu, kalau yang ini tali yang ikat langsir ni ikat langsir, kena betul. pastikan mak kita tak guna dah ya. Ya, Jangan betul. terus ambil, kena gunakan tanya bahan-bahan dulu. yang tidak digunakan lagi ya. Jangan dibuang sebab kalau ikutkan banyak bahan-bahan yang kalau kita lihat ala dah tak pakai lah nak buang bersamanya, ada perkara, ada kegunaannya untuk kita hasilkan dengan menggunakan kreativiti kita sendiri. Okey. Baik Cikgu. Saya pun dah separuh kotak ni. Cikgu dah sampai mana tu? Saya nampak dia dah hampir siap dah ya. Okey, dia punya orang kata apa. Tapi kalau kita nak buat ni perlukan kesabaran kerana kalau ikutkan kesan gam ni agak lama nak kering kan. Ya, betul. Jadi perlukan kesabaran dan ketelitian kerana dalam menghasilkan karya ni yang paling penting ialah bagaimana kekemasan yang kita nak tampilkan ya. Jadi untuk memastikan hasil kerja itu kemas, pastikan kita tak perlu nak gopoh-gapah ya. Buat biar lambat asalkan selamat. Cikgu bila cakap pasal kekemasan ni kan, kalau tengok saya punya collage ni kan ada jarak-jarak ni kan Cikgu. Kalau saya nak tampal lagi atas tu boleh ke Cikgu? Ya, boleh. Kalau ikutkan tadi seperti mana telah Syafiqah sebutkan tadi, collage ialah tampalan secara bertindan ya. Itulah. Okey. Baiklah Cikgu. Kemudian di samping itu katakan kalau dah siap, kita gunakan apa-apa saja bahan untuk menampakkan yang rumah burung ni nampak lebih menarik. Tapi kan kalau Syafiqah perasan, Ya Cikgu. nampak macam apa agak yang tak sempurna lagi. Cikgu, saya rasa dia terlalu Simple. segi empat tepat. Dia tak ada macam bumbung ya. Ya, rakan-rakan. betul. Dah namanya rumah kan sudah Betul. tentulah ada bumbung. Jadi kita gunakan kad manila ataupun cebisan kotak ataupun cebisan kertas yang tebal untuk menghasilkan bumbung. Jadi di sini saya gunakan ada dua cara. Maksudnya dengan menggunakan kad yang dah dilipat dua. Okey. Kemudian kita boleh hasilkan sama ada menggunakan garisan untuk menghasilkan lakaran bumbung, corak-corak di atas ni lah, Kemudian ataupun gunakan kad manila, kita tampalkan dengan kertas warna dan kita lipat. Pun boleh juga. Okey, bila dah lipat tu kita tampalkan di atas rumah burung yang telah siap tadi, maka nampaklah hasilnya rumah burung ni. Barulah jadi bumbung Cikgu. Betul. Ada bentuk runcing di atas tu Ya, kan Cikgu. betul. Tapi kita tak semestinya menghasilkan bumbung ni berbentuk
tiga segi. Kita boleh hasilkan secara bentuk semicircle boleh, nak hasilkan secara kon pun boleh. Jadi tak terhad kepada satu corak sahaja. Di sini saya hasilkan rumah bumbung dengan menggunakan teknik garisan ya. Teknik garisan berombak ya, dengan susunan sisik. Susunan sisik. Sisik. Seperti burung punya Ikan ataupun burung kan macam ni. Okey. Boleh tak cikgu nyatakan juga contoh lain teknik garisan yang kita boleh gunakan? Banyak kita boleh gunakan garisan seperti mana yang telah Syafiqah perhatikan ya. Depan ni kita gunakan teknik selang-seli dengan pelbagai warna ya, seperti mana kita nampak di depan ni. Ataupun kalau nak nampakkan kosong, kita nak fokuskan pada dinding rumah burung pun boleh. Kosong pun mungkin boleh. kita nak letak gold dust atas dia ke. Menarik tu. Saya pasti ramai rakan-rakan kita pun ada banyak idea yang terjana untuk hasilkan bumbung dan juga nampakkan rumah burung kita tu lebih berseri dan cantik. Baiklah rakan-rakan semua dan juga cikgu, kita akan berehat sebentar ya cikgu. Ya, boleh, tak ada masalah. Kita sambung selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, jom masuk ke kelas hari ini. Mata pelajaran kita Pendidikan Seni Visual dan tajuk kita Rumah Burung. Ya rakan-rakan semua, macam mana rakan-rakan? Okey ke? Siap ke rumah burung tu? Kalau tak ada idea, bolehlah tengok contoh-contoh yang telah Cikgu Izwa hasilkan. Cikgu, cantik di depan kita ni. Ini adalah antara hasil yang telah kita hasilkan tadi ya, dengan menggunakan pelbagai teknik dan juga pelbagai cara, di mana kita bukan sekat menggunakan tampalan sahaja, tapi kita gunakan teknik garisan ya. Garisan pada bumbung ni lah. Teknik maksudnya susunan sisik. Susunan sisik. Okey. Yang itu pula cikgu. Okey, yang ini adalah, nampak tak dia punya kesan-kesan yang bunyi apa tu? Nampaknya ada sesuatu lah dalam rumah burung Syafiqah. Dari sini nampaknya ada clue-card. Tanda soal lagi. Okey, apakah di dalamnya? Nampaknya Syafiqah ada soalan yang cuba menguji Syafiqah. Okey. Rasanya nak kena minta bantuan Syafiqah bagi jawapan ni. Okey, boleh cikgu saya cuba? Soalannya berbunyi, nyatakan asas seni reka yang terdapat pada rumah burung yang telah dihasilkan. Asas seni reka. Ya. Saya rasakan cikgu, asas seni reka yang boleh kita nampak, dia mula-mula cikgu sebutkan sebentar tadi cikgu bisik pada saya objek 3 dimensi cikgu. Tepat sekali objek 3 dimensi. Kita boleh nampak kan daripada depan, tepi dan satu lagi atas juga. Betul. Satu lagi kita boleh sentuh, kita rasakan sentuh. Apa lagi yang boleh Syafiqah nampak di sini? Kalau saya lihat rakan-rakan semua mungkin boleh bantu cikgu dan juga Kak Syafiqah. Mungkin dari segi kontra, pro dan kontra. Betul, pro dan kontra. Nampak kan warna yang menyerlah pada burung ni. Jadi kalau ikutkan nampak ada warna yang terang, ada warna yang nampak nampak perbandingan di sini kan. Betul. Kita boleh nampak kesan warna hijau dengan warna panas dengan warna sejuk. Maksudnya kita ada pertentangan pro and kontra. Dan selepas itu Syafiqah, nampak tak goyang tak? Ada macam dia macam cikgu, dia macam imbangan. Ya, tepat sekali. Imbangan. Kemudian dia stabil ya. Jadi bila imbang kita nampak ya, belah kanan, belah kiri sama kan. Kemudian imbangan itulah yang akan menjadikan arca kita ini stabil. Kalau tak stabil, kalau tak kontra, kalau warna sekata macam mana cikgu? Kalau warna kata semuanya kira, kalau ada satu istilah skroma. Maksudnya skroma tu kita gunakan semua warnanya seakan-akan sama. Contohnya warna merah merah muda, merah tua yang seakan-akan warna yang dalam satu jenis lah. Macam monokrom. Jadi kat situ, ya betul. Tapi kat situ kita tak nampaklah kepelbagaiannya kat situ kan.
Ya, sebab itulah nampak kita kurang menarik. ya, sebab itulah kita gunakan warna-warni. Okey, bercakap tentang stabil. Sebenarnya kalau ikutkan arca yang kita letak ni namanya stabil sebenarnya. Oh. Tetapi ada juga arca rumah burung kita gantung. Kalau gantung ni, nampak tak? Ni namanya Wah, mobile. cantiknya. Kalau tergantung ni mobile, seperti mana yang terdapat di situ. Oh, yang ini. Ya. Nampak tak kat situ? Contoh-contoh. Apa bahan yang Syafiqah nampak kat situ Kalau kat situ kan cikgu, saya nampak ada ranting kayu. Kan dia gunakan bahan, mungkin ada sedikit ranting yang tebal, ranting yang nipis. Betul. Okey. Sebenarnya untuk menghasilkan rumah burung, kita tidak terhad menggunakan bahan yang sama sahaja. Tidak semesti menggunakan untuk kotak. Kita boleh gunakan pelbagai bahan lain yang seperti mana yang telah Syafiqah katakan tadi, bahan terbuang kan, bahan kitar semula. Betul. Jadi kalau kita jalan-jalan alamak nampaklah pula cawan plastik ini, jangan dibuang. Gunakan hasil untuk gunakan untuk menghasilkan idea yang menarik seperti rumah burung yang Syafiqah nampak di situ kan. Kita gunakan ranting kayu yang kita kutip, kita susun dan tampal di sekeliling permukaan cawan ni lah. Dengan kita boleh pelbagaikan. Kalau ikutkan rumah burung, dalam rumah kita tak ada burung, tapi kita nak buat apa dengan rumah burung ni? Betul cikgu kan. Nampak tadi kan? Kita boleh nampak kan ada envelope yang dalam ni kan? Kita boleh jadikan rumah burung ni sebagai simpanan untuk kita letak memo, untuk letak kad. Di samping itu juga kita boleh tambahkan dekorasi lain yang sesuai. Kita boleh letak pen, alat tulis kita lah, pen, gunting. Kita nak macam jadinya meja kita nampak tak kosong lah, nampak ceria lah dengan rumah burung kita. Tiba-tiba terasa macam nak buat nota lah. Saya pun ambil kertas, kemudian kita pun tulis. Nampak? Itu kegunaannya. Nampak? Arca bukan hanya setakat hiasan semata-mata, tapi kita arca berfungsi. Boleh digunakan sebagai bahan untuk kita gunakanlah. Wah, seronok ni cikgu bila kita buat seni ni dan boleh aplikasikan jadi bahan kegunaan kan cikgu. Kalau cantik-cantik macam ni mesti saya pun rasa sentiasa nak letak nota di dalam alat tulis. Okey, baiklah cikgu, boleh cikgu beri sedikit rumusan tentang apa yang kita belajar dalam kelas hari ini? Baik. Okey, untuk murid-murid tahun 1 apabila kita menggunakan bahan-bahan dalam menghasilkan karya, pastikan bahan-bahan tersebut perlulah kita kemas kembali setelah kita selesai menggunakannya. Yang paling penting ialah keselamatan ketika menggunakan, sebab menghasilkan arca ni kita dapat menggunakan gunting, menggunakan bahan-bahan tajam kan. Ya cikgu. Yang paling penting sekali apabila kita menghasilkan objek 3 dimensi memang agak mencabar kan untuk tahun 1. Jadi tidak perlu gapa-gapa, lakukan dengan sabar, sebab yang penting ialah kekemasan. Dan yang paling penting sekali, jangan takut untuk kita menghasilkan sesuatu idea lebih menarik, kreativiti. Tambahkan apa-apa idea saja untuk menampakkan yang rumah burung ini lebih menarik. Jadi seni ni bukan ada syarat cikgu, betul. dia subjektif Okey, baiklah cikgu. Mungkin cikgu lihat di sebelah saya ni sebenarnya saya buat sebentar tadi. Nampak menarik kan Syafiqah? Mengikut kita katakan teknik collage. Jadi boleh tak mungkin cikgu bagi markah keseluruhan persembahan saya pada hari ini? Kalau diberikan 5 bintang, sudah tentulah 5/5 bintang saya akan berikan pada Syafiqah. Nampak cikgu menarik sangat dengan dengan warna yang menjerlah Okey cikgu, baiklah. Saya pun rasa macam masa saya memilih warna ni, saya memastikan ada kontrak, ada imbangan dan juga ada 3 dimensi. Okey. Gunakan unsur-unsur tersebut. Kita bukan hanya menghasilkan karya kosong semata-mata, tetapi kita mengaplikasikan ilmu, mengaplikasikan kemahiran daripada unsur-unsur seni tersebut supaya hasil karya kita ni, hasil 3 dimensi kita menjadi lebih bermakna. Betul cikgu, saya percaya juga. Dan cikgu, bagi murid-murid di rumah yang ingin mengakses bahan-bahan latihan bagi kelas kita pada hari ini, di manakah mereka boleh pergi? Baik, bagi murid-murid dan juga ibu bapa yang ingin melihat ataupun meneroka bahan-bahan pembelajaran, bolehlah kita rujuk pada portal Sumberku. Okey, portal Sumberku seperti yang tertera di skrin sekarang. Baiklah, rakan-rakan semua, terima kasih kerana menonton. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Izwa kerana berada bersama kami pada hari ini dan berkongsi ilmu. Alhamdulillah, dan juga terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Fikri Nizam Adam Idrus. Baiklah, terima kasih kerana menonton sehingga kita berjumpa lagi rakan-rakan semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.